sekali Dewan-Undangan Negeri di mana pihak Parti Warisan Malaysia telah pun membawa usul di kedua-dua dewan serentak sehari, satu di Dewan Rakyat dan satu di Dewan-Undangan Negeri. Usul untuk bukan hanya memastikan supaya keselamatan, kedaulatan negara kita dapat dijaga dengan baik, bahkan juga nyawa manusia. Hari ini kita sedar dan tahu bahawa kejadian seperti apa yang berlaku di Azerbaijan, di mana aset Petronas yang bernilai lebih daripada 17 bilion, ya, menjadi satu masalah yang begitu menarik perhatian masyarakat antarabangsa. Ya. Sebelum itu kejadian di Tandoan, bukan aset yang diambil, nyawa manusia diambil. Ya. Dan kejadian demi kejadian berlaku. Bukan hanya penculikan, bukan hanya pembunuhan rakyat Malaysia yang ada, bukan hanya harta Malaysia di luar negara, sering berlaku. Dan kita seakan-akan tidak mengambil perhatian berat tentang perkara ini bila kita bangkitkan tentang isu berhubung kait dengan kedaulatan negara Malaysia, nyawa rakyat Malaysia, kedudukan Sabah sebagai sebuah wilayah yang memerlukan sistem pertahanan yang begitu mantap. Tapi malangnya, kalau kita lihat, sehingga pada hari ini semenjak 1963, janjinya di dalam Perlembagaan Malaysia artikel 9 disebutkan bahawa tanggungjawab keselamatan sama ada pertahanan, sama ada dalam negeri adalah di bawah naungan Kerajaan Persekutuan, Federal Police yang ada. Tapi kita tahu perkara ini seakan-akan kalau kita melihat belanjawan yang ada pada yang tahun lalu, 70 bilion diperuntukkan untuk Kementerian Dalam Negeri. Hampir 20 bilion diperuntukkan untuk Kementerian Pertahanan. Daripada peruntukan itu, berapa jumlah yang disalurkan untuk mempertingkatkan sistem keselamatan dalam wilayah Sabah ini. Dan Sabah adalah merupakan satu wilayah yang selalu terancam dengan keadaan keselamatan. Bukan setakat nyawa manusia ya, terkorban, bahkan juga sektor pelancongan pada hari ini terbantut. Ya, oleh kerana tidak ada jaminan keselamatan yang boleh dilindungi, sehingga pihak Kementerian Dalam Negeri menerusi Ketua Polis Negeri Sabah mengumumkan bahawa ada perintah berkurung dari jam 6 pagi ke jam 6 malam di kawasan-kawasan tertentu di pantai timur negeri wilayah Sabah ini. Jadi saya amat kesal bila mana berlaku isu yang begini penting kepada negara Malaysia, bukan hanya berhubung kait dengan kedaulatan negara kita, keselamatan nyawa manusia, tidak dibahaskan. Malahan tadi saya bersuara di Dewan-Undangan Negeri. Dewan-Undangan Negeri merupakan satu landasan yang berdaulat, yang berasingan dengan Dewan Rakyat. Kalau suara rakyat negeri Sabah tidak kedengaran menerusi suara Dewan ini, kita semuanya bergantung kepada Dewan Rakyat yang ada. Ya, kita boleh nampak perjanjian 63 dahulu ditolak, sehingga kita semuanya bergabung, iaitu Sarawak dengan Sabah, maka menjadilah pindaan, ya, meletakkan kembali kedudukan Sabah dan Sarawak itu. Keselamatannya, kedaulatannya, ini cukup penting kepada kita. Jadi saya amat kesal apa yang telah berlaku, dan saya berharap pimpinan negara kita mengambil berat tentang apa yang kejadiannya berlaku di Azerbaijan. Apa peranan duta-duta kita di luar negara? Takkan mereka tidak memaklumkan? Ya, saya harap perkara ini akan mendapat perhatian daripada pihak pemerintah negara Malaysia untuk meneliti bagaimana dasar sistem keselamatan negara kita, sistem pertahanan negara kita dapat kita reform sebaik mungkin. Tempatkan, belanjakan duit sebanyak mungkin. Tempatkan
peralatan, manpower, angkatan keselamatan sama ada tentera maupun polis di kawasan-kawasan di mana yang diperlukan. Jangan tempatkan tentera, peralatan di tempat-tempat yang tidak berhadapan dengan berbagai cabaran. Bayangkan, tidak ada satu helikopter base pun di Lahad Datu, tidak ada helikopter base pun di Tawau, tidak ada helikopter base pun di Sandakan. Yang terletak di wilayah Sabah berhampiran ialah Labuan yang cukup jauh. Ya, itu pun wilayah persekutuan. Tapi wilayah Sabah tidak ada base. Sama ada jet fighter-nya, sama ada sistem pertahanan peralatan yang begitu canggih untuk kita letakkan sebagai form of deterrence, mengelakkan keadaan-keadaan yang berlaku berulang kembali. Ya. Tadi bila saya melihat jawapan diberikan oleh Datuk Speaker menyatakan bahawa ya notis telah diberikan. Saya akan hantar notis balik. Ya. Untuk memastikan supaya perkara ini dapat didengar. Ya. Dan saya berharap sungguh kepada kerajaan Malaysia khususnya. Ya. Ambil beratlah keselamatan, kedaulatan negara ini. Apakah jaminan kepada umat yang ada, rakyat Malaysia yang ada di Pantai Timur, kalau satu lagi kejadian seperti Tandoan itu berlaku, sehingga membabitkan nyawa manusia, ya, turut terkorban dari Sarawak itu, angkatan polis yang ada. Jadi saya melihat keadaan ini cukup membimbangkan kita, bukan hanya dari segi ekonomi yang berhadapan dengan kita, malahan kita tidak melihat bahawa kedaulatan negara ini menjadi satu perkara yang cukup penting. Kerana kalau kita membolehkan perbahasan, kemungkinan suara yang ada di parlimen itu berbeda dengan suara yang ada daripada Dewan Undangan Negeri Sabah, kerana ini merupakan suara rakyat Malaysia daripada wilayah Sabah. Ya, untuk menyatakan bahawa jangan hanya one way traffic, iaitu inilah penyelesaian kami untuk keselamatan wilayah Sabah. Inilah cara kami untuk menyelamatkan, untuk mempertahankan sistem keselamatan wilayah Sabah. Ya. Kami lebih tahu, tapi dengarlah suara dan rintihan rakyat Malaysia di wilayah Sabah ini untuk mengatasi bukan hanya masalah ekonomi, bahkan juga menyelamatkan nyawa manusia, dan di samping itu mempertahankan kedaulatan negara Malaysia. Hari ini kita dapat melihat bagaimana perintah berkurung yang telah pun diumumkan, dan sudah pasti sektor pelancongan yang ada signal yang kita bagi kedua negara. Ya. Tidak akan ada datang pelancong-pelancong dari luar begitu lama, berada mungkin di kepulauan-kepulauan, kerana ya, sudah ada amaran. Ya. Dia nyatakan kawasan ini ada perintah berkurung. Ya. Bayangkan lagi kalau keadaan pelancong-pelancong bukan hanya dari luar, daripada dalam negara kita. Ya. Hari ini banyak peniaga-peniaga, juga petani-petani yang sebahagian besar dahulu bergantung dengan sektor pelancongan turut terbantu. Ya, lembab kehidupan mereka, apatah lagi dengan harga barang yang semakin meningkat. Tapi persoalan pokok di sini ialah kita masih sedih melihat dan kesal. Ya, dari segi apa yang cara dan kaedah kita mengurus takbir, mempertahankan kedaulatan negara ini, dan suara rakyat yang ada di Dewan Rakyat, di Dewan Negeri Sabah, ya, tidak kedengaran. Ya, untuk kita ingin luahkan bagaimana sistem pertahanan daripada tahun 63 ini, ya, berapa sudah insiden semenjak itu berlaku, sama ada di Sandakan, sama ada di Lahad Datu, sama ada di Sempurna, Lahad Datu Tandoan, di Sempurna Kampung Simunun. Ya, hampir beberapa kali penculikan berlaku di kawasan-kawasan ini. Ini menampakkan bahawa sistem keselamatan kita adalah tidak, ya, baik, ya, tidak menasabah. Malahan saya dipahamkan, ya, saya dipahamkan dan saya dimaklumkan bahawa radar yang ada di tempat-tempat kita letak di kawasan-kawasan yang strategik di pantai timur Sabah, 80% saya dimaklumkan radar itu tidak berfungsi, tidak ada maintenance dia, nobody manning it. Bagaimana kita nak memastikan supaya surveillance, ya, radar itu memantau bot mana yang datang, berapa bot yang datang,
keperairan kedaulatan negara kita ini yang dapat kita atasinya. Ya, malahan kita nampak bagaimana kapal pertahanan yang ada di Ladatu, di Penak, ya kita hanya ada Eskom saja. Saya masih ingat masa saya jadi Ketua Menteri Keuangan, malahan pengarah Eskom minta bantuan daripada saya untuk mendapatkan bantuan keuangan, membeli minyak petro untuk buat rondaan. Saya bagi RM500,000, setengah juta, selaku kerajaan negeri, di mana tanggungjawab keselamatan ini bukan di bawah naungan kerajaan negeri. Tapi saya melihat bahawa itu isu tentang nyawa manusia, kawasan yang perlu dipertahankan. Dan saya tidak mengambil indah tentang perkara ini dan saya bagi bantuan RM500,000, setengah juta untuk mereka membeli minyak. Dan bayangkan ini minyak, bagaimana maintenance yang ada dari segi peralatan-peralatan yang ada di kawasan perairan kita. Kejadian contohnya di satu pusat Puan Sharifah ingat, pangkalan Greek, you know, there's an oil Greek di kawasan Sempurna, tidak jauh, ya. Disitulah kejadian penculikan berlaku. Mereka tidak boleh mengambil tindakan, ya, oleh kerana peralatannya tidak ada, bot di bawah rondaan tidak ada, ya. The current is very strong. Ini saya berharap sungguh lihatlah, ya. Dan saya amat sedih dengan keadaan apa yang berlaku, ya, di wilayah Sabah ini. Walaupun mereka faham tentang kemudahan jalan raya tidak baik, ya, dipaparkan di TV, tapi maintenance jalan ini kecil saja, fraction saja, ya. Kita boleh belanja berbilion daripada monorail dari Putrajaya ke Kuala Lumpur. Jalan sudah banyak, flyover sudah banyak, tapi kereta api lagi dibuat. Ini di kawasan wilayah negara kita, ya. Malaysia, kita tidak melihat bagaimana kepentingan rakyat yang banyak bergantung dengan jualan barangan mereka seharian, bawa dari kampung ke bandar, ke pasaran, tapi jalan raya tak di-maintain, ya. Dan ini saya kesal dengan apa yang berlaku pada hari ini, dan saya berharap sungguh, ya, tindakan daripada pihak pemerintah, khususnya Perdana Menteri, ambil berat tentang keadaan kedaulatan negara Malaysia ini. Ya. Terima kasih. Okey. RM500,000. As a chief minister and as a finance minister. Regarding the submission of the application, Speaker just now mentioned earlier, that submission is supposed to be 24 hours before, right? Is there any specific reason that you submitted less than 24 hours? No, peraturan dalam standing order. Tengah bersidang, saya boleh bawa usul dan usul itu tengah persidangan hantar ke Setiausaha Dewan dan saya hantar ke Setiausaha Dewan, ya. Kena notis kemungkinan kurang daripada 24 jam, ya. Jadi saya yakin itu bukan alasan, ya. Kalau itu menjadi alasan, saya nak bawa usul itu kembali ke Dewan, ya. Okey. Saya kena hantar hari ini. Okey. Kita kena pandang serius perkara ini. Sama ada dia tolak, terserah dengan macam. Ya? Walaupun mereka menyatakan, oh itu Dewan Rakyat sudah pun tolak, ya, Dewan Negeri juga ikut tolak. Takkanlah rakyat Sabah, orang Sabah mengambil ringan tentang perkara ini, tak perlu kita bahaskan. Ya? Okey. Bukan kita iktiraf kedaulatan Sultan Sudu, ya, tapi perkara ini di bawah naungan Kerajaan Persekutuan. Kita pun tidak tahu menau pada tahun 2013 perkara ini telah ditamatkan, dan saya pun tidak tahu menau pada 2019 ya, Tommy Thomas punya surat di situ ada, ya, yang dia nyatakan apa terkandung dalam surat Tommy Thomas kepada pihak yang ada kaitannya,
Jadi saya perkara ini sama ada pembayaran tidak ada pembayaran. Kita sudah mempunyai proses kedaulatan negara kita, di mana kita melalui berbagai proses iaitu Intergovernmental Commission kita lahirkan. Lepas itu Global Commission telah pun diwujudkan, di mana referendum wakil-wakil masyarakat antarabangsa hadir ke wilayah Sabah bertanya dengan rakyat di Sabah. Adakah mereka setuju ataupun tidak? Dan diseluruh referendum menanya Sabah ini berdaulat bab 1. Tuntutan itu lain perkara, ya. Tidak berarti kalau kita nak bincang tentang sejarah-sejarah sebelum ini, ya, ini Sabah dahulu Sultan Brunei punya wilayah, lepas itu dahulu ianya British, dahulu ianya Sultan Sulu. Ya, Sultan Sulu pun satu badan yang tidak ada kedaulatan dia, Islam sovereign, ya. Dan kita pernah membawa satu kes contohnya di Mahkamah Antarabangsa, iaitu di persoalan isu sipadan digital. Dan keputusan masyarakat Mahkamah Antarabangsa putuskan bahawa sipadan digital adalah di bawah naungan Malaysia, negara Malaysia. Jadi kalau asas itu yang kita katakan pulau di Sabah di bawah naungan Malaysia adalah berdaulat di bawah naungan Malaysia, takkan pula wilayah Sabah tak berdaulat di bawah naungan Malaysia. Sedang Mahkamah Antarabangsa sudah pun putuskan, ya. Jadi ini yang kita ini bukan persoalan tentang asetnya Petronas, hartanya diambil disita, tapi ini persoalan kedaulatan negara kita perlu kita titik berat mengambil tindakan susulan, ya. Okey. Ada lagi? Thank you. Sudah? No other question, eh? Thank you very much. Thank you.